tuduhan terhadap hadis. Yang pertama adalah syubhat orientalis meragukan kesahihan hadis Nabi SAW. Terdapat orientalis seperti Ignaz Goldziher, kelahiran Hungarian Yahudi yang belajar di Universiti Al-Azhar Mesir, yang mana setelah dia menyelesaikan pengajiannya dan pergi ke Universiti Budapest menjadi seorang profesor, dia telah menerbitkan buku bertajuk Muhammadanic Studies yang mengkritik hadis Nabi SAW dengan dakwaan tidak sahih dan hasil rekaan sarjana abad kedua Masihi. Ini bukanlah kali yang pertama, tetapi ada orientalis yang lain seperti De Helblot, Dante Alighieri, Washington Irving, Hamilton Gibbs, Goldziher dan Joseph Schatz. Orientalis seperti ini mempunyai banyak dakwaan-dakwaan yang tidak munasabah kepada baginda Nabi SAW, dan pandangan mereka sebenarnya merendahkan keistimewaan kedudukan Nabi SAW. Kita sebagai seorang Islam menganggap Nabi SAW adalah seorang maksum dan ucapannya bukanlah keluar daripada hawa nafsu. Nabi SAW tidak sama dengan manusia biasa, kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ, yang mana maksudnya rakan kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kamu tuduh dengan pelbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng daripada jalan yang benar. Juga ada hadis daripada riwayat Imam Ahmad mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, tiadalah yang keluar daripada lisanku melainkan hanya yang benar belaka. Juga ada hadis daripada Yahya ibn Sa'id Al-Qattan yang menyebut bahawa apa yang aku sampaikan kepada kalian dari sisi Allah, itulah hal yang tiada keraguan padanya. Juga ada hadis yang lain menyebut Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah mengucapkan kecuali kebenaran belaka. Itu daripada sisi Nabi SAW. Bagaimana pula periwayatannya sampai ke hari ini? Sebenarnya umat Islam beruntung kerana tidak mengalami nasib yang sama seperti agama Yahudi dan agama Kristian. Kerana setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan umat Islam digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah dan seterusnya. Tidak seperti yang berlaku kepada agama Yahudi, kerana apabila kerajaan Nabi Sulaiman AS berpecah belah, kemudian diserang oleh Raja Nebuchadnezzar yang kedua, dibakar kitab-kitab Taurat, maka agama Yahudi telah mengalami perubahan dan kitab-kitab Taurat banyak yang terbakar. Begitu juga yang berlaku kepada agama Kristian, kerana apabila Nabi Isa AS diangkat ke langit, para Hawariyin terpaksa bersembunyi mengelakkan diri daripada dibunuh oleh tentera Rom. Tetapi apa yang berlaku kepada umat Islam? Umat Islam mempunyai masa yang cukup dan kekuatan yang cukup untuk mengumpulkan riwayat hadis Nabi SAW. Sebenarnya sahabat telah meriwayatkan hadis, tetapi tidak menuliskannya kerana bimbang bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudiannya, orientalis juga sepatutnya memerhati bagaimanakah disiplin ilmu hadis yang disusun oleh ulama. Sejak zaman Khulafa Ar-Rashidun sudah berlaku penyusunan hadis, kemudian disambung Bani Umayyah, kemudian disambung Bani Abbasiyah. Seawal abad pertama Hijrah, pembukuan hadis secara besar-besaran berlaku, digerakkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada abad kedua, kitab-kitab hadis disusun mengikut bab. Inilah zamannya Imam Malik bin Anas yang terkenal dengan kitab Muwatta. Kemudiannya abad yang ketiga, datanglah ulama bernama Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, juga Imam Muslim, yang menyusun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tujuannya untuk mengasingkan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak, mengasingkan yang mana benar dan yang mana palsu. Kemudiannya ulama bukan sahaja meriwayatkan secara riwayah, juga diriwayatkan dirayah, iaitu kefahaman hadis tersebut. Juga terdapat ilmu yang dipanggil sebagai ilmu jarh wa ta'dil, yang menilai keupayaan dan juga kesahihan, kebenaran seseorang perawi hadis.
Jadi sebenarnya kalaulah orientalis memerhatikan disiplin ilmu hadis yang begitu ketat, pastilah mereka tidak sampai mengatakan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sahih.